bahawa PAS ini dikatanya akan menjadi kingmaker, penentu kepada mana-mana kerajaan yang akan menang pilihan raya. Contohnya dia kata kalau Patah Harapan menang, Patah Harapan tak cukup jumlah, PAS bersedia bersama dengan Patah Harapan asalkan Patah Harapan ikut cakap PAS. Ya, PAS akan menarik sokongan kepada mana-mana kerajaan yang dia sertai sekiranya perjuangan Islam itu tidak dilaksanakan. Jadi itulah dikatakan kingmaker, penentu kepada sesebuah kerajaan. Tetapi hakikatnya saudara, apa dia kingmaker? Kingmaker ataupun king joker. Jadi bila bersama dengan Muhyiddin, apa yang PAS lakukan? Ya, salah satu daripada parti yang berada dalam kerajaan Muhyiddin. Apa yang PAS lakukan? Ya, RU355 langsung tidak disebut. Usah bicara lah pasal hudud. Dah lama dia campak ke dalam longkang. RU355 pun dah tak sebut. Kes adik pun dia dah tak sebut. Kes judi, arak dan sebagainya tidak disebut. Ya. Kemudian apa yang berlaku ke dalam kerajaan Ismail Sabri? PAS juga berada dalam kabinet Ismail Sabri. Apa dasar Islam yang PAS buat? Ya, apa dasar Islamnya? Mana RU355-nya? Tak ada juga. Dah masuk 2 Perdana Menteri lah. Ya, 2 Perdana Menteri PAS berada. RU355 tidak pernah dibawa ke dalam parlimen. Ya. Dia jadi pembangkang, dia boleh bawa. Ya, waktu dia jadi pembangkang, dia boleh bawa. Dengan tergesa-gesanya dibawa RU355 ni. Ya. Bila jadi kerajaan, langsung tak sebut. Usahakan nak bawa, sebut pun tidak, saudara. Ya. Jadi pembangkang dia boleh bawa, tetapi dia sendiri tidak mahu bahaskan dalam parlimen. Ya, Haji sendiri minta supaya tidak dibahaskan, ditangguhkan, tangguh, sampailah kerajaan PH memerintah, kemudian masuklah kerajaan Tebu Atap ini dan PAS bersama dengan kerajaan Tebu Atap. PAS pernah menjadi Menteri Undang-Undang yang mempunyai kuasa penuh untuk menentukan rang Undang-Undang 365 itu dibahas, dibawa ke dalam parlimen. Tapi tidak dilakukan oleh PAS. Walaupun kuasa ada dalam tangan, tapi PAS tidak menggunakan kuasa itu untuk meningkatkan syiar Islam. Jauhlah sekali hudud. Ya. Akta 355 pun dah ada kuasa dalam tangan, PAS tidak lakukan. Kemudian bawah Ismail Sabri, PAS menjadi Menteri Agama. Kuasa masih lagi berada dalam tangan. Ya. Usahakan anak sana, bercakap pun tidak. Hari ini dia bercerita pasal dia sedang telah pun membantu Itik yang patah kaki. Itik patah kaki itu adalah UMNO. Kita pun pelik, masa bila pula PAS bantu UMNO? Kalau kita lihat pada hakikatnya sebenar, UMNO yang banyak bantu PAS. Ya, ahli parlimen PAS ada berapa orang? Ahli parlimen UMNO ada berapa orang? Jentera PAS ada berapa? Jentera UMNO ada berapa? Ya. Kalaulah betul PAS itu sentiasa membantu UMNO, kenapa dalam PRK sebelum ini, ya, sebab tu kerajaan PH jadi kerajaan pun, beberapa PRK PAS tidak bertanding banyak. Boleh katakan hampir kesemua PAS tak bertanding kecuali di Selangor lah. Ya. Di mana-mana pun PRK PAS tidak bertanding, hanya jadi tukang pacak bendera. Ya, tukang kibar bendera, dacing Baghdad. Itulah kerja PAS. Ya, bersama dengan UMNO ni. Ya, itulah kerja dia. Jadi dia semua jadi baraki lah, ya, bersama dengan UMNO ni. Sampai banyak pilihan raya, ya, di Tanjung Piai yang terakhirnya, ya, sebelum kita kerajaan PH jatuh, di Tanjung Piai begitu juga. Ya, tidak juga PAS jadi calon. Ya. Jadi kita melihat bahawa sebenarnya PAS ke yang membantu UMNO? Ya. PAS ke yang memperkuatkan UMNO atau UMNO sendiri yang beri ruang kepada PAS? Ya. Yang sebenarnya jenis PAS ini, mana-mana parti pun yang bersama dengan PAS ini akhirnya akan kecewa lah. Ya. Kita dah beritahu UMNO lama. Ya, sebab kita dalam Perkhidmatan Rakyat ni kita kenal PAS bukan baru, lama, ya. PAS juga pernah bersama dengan Semangat 46. Apa yang berlaku hubungan PAS dengan Semangat 46 dulu? Ya. Kita bersama dengan Barisan Alternatif, kenal bersama dengan Perkhidmatan Rakyat, ya. Apa yang berlaku? Jadi PAS ini adalah sebuah parti yang sebenarnya, ya, di bawah kepimpinan Haji Hadi ini, mana-mana parti pun, ya, tidaklah, ya, tidak boleh bersama dengan PAS kecuali kalau kamu sanggup, ya, untuk menerima perangai dan sikap PAS ini. Ya, dia tidak akan setia dengan kawan, dia tidak akan mengenang budi dan jasa dan sebagainya. Yang dia penting adalah kedudukan diri mereka.
Ya, dia akan gunakan apa saja pun, ya, termasuk hukum-hukum Al-Quran pun dia akan pergunakan untuk kepentingan mereka. Ya. Kalau dia yang dikhianati, dia akan kata pengkhianat-pengkhianat itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dia dikhianati, kalau kerajaan yang dipimpin itu dikhianati, dia akan kata perbuatan khianat itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia mengkhianati, dia bersubhat dengan orang pengkhianat, dia bersubhat dengan orang yang merampas kuasa, maka dia akan kata inilah sebaik-baik perjuangan. Ini perangai pas. Ya? Jadi perangai ini bukan baru, saudara. Ya? Lidah bercabang macam biawak ni bukan baru dalam PAS. Dulu pun. Ya? UMNO kafe habbi. Macam lah ya. Sembilan awak UMNO tak boleh makan. Berimam kau UMNO tak boleh. Menikah daripada orang UMNO pun tak boleh. Ya, berlaku perceraian. 2 imam dan sebagainya. Itu zaman dulu. Sampai ke peringkat yang paling dahsyat. Ya, amanat Haji Hadi. Ya, amanat Haji Hadi. Untuk nak melawan UMNO ni. Amanat Haji Hadi dikeluarkan. Ya, sedarlah saudara. Kita menentang UMNO Barisan Nasional. Bukan kerana namanya UMNO Barisan Nasional. Kita menentang UMNO Barisan Nasional kerana dia membawa perlembagaan penjajah, perlembagaan kafir. Maka kita menentangnya adalah jihad. Kita menentangnya adalah jihad. Dan kalau kita mati dalam perjuangan ini, mati kita adalah syahid. Takbir, kata Tuan Al-Fas. Ya, maka berbelas-belas orang mati di Memali. Ya, kerana begitu taksub dan percaya kepada amanat ini. Ya, maka berlakulah perpecahan yang maha hebat. Selain daripada Memali, berlaku juga di Terengganu. Ya, ada yang dikapak kepala, pecah kepala hanya kerana perbezaan politik. Ya, ini dimainkan satu ketika dahulu. Dan siapa sangka akhirnya berpeluk dua pemimpin ini. Dan alhamdulillah kita sukalah. Ya, bila orang berbaik, okey. Kita suka. Tetapi apa yang kamu perkatakan kepada UMNO itu, sampai hari ini amanat itu tidak ditarik balik. Bahkan fatwa yang menyesatkan amanat Haji Hadi itu, yang berada dalam JAKIM itu pun dah hilang. Bila PAS bersama dengan kerajaan. Fatwa pun ya, yang disiarkan dalam web JAKIM. Dulu ada yang mengatakan amanat Haji Hadi itu sesat. Tetapi bila PAS jadi kerajaan, tiba-tiba fatwa itu boleh hilang, saudara. Sebab apa? Takkanlah PAS jadi kerajaan dia nak mengatakan amanat Haji Hadi itu sesat. Terpaksalah raib kan. Sepatutnya kalau kita jujur dengan agama, jujur dengan Islam, kita kena tarik balik fatwa itu. Dalam web JAKIM kena isytiharkan bahawa fatwa amanat Haji Hadi dulu itu adalah salah, tak betul dan sesat. Maka Haji Hadi harus memohon maaf kepada pengikut-pengikutnya dan penyokong-penyokongnya yang berpegang kepada fatwa itu. Berapa ramai yang berbalah kerana fatwa itu. Berapa ramai yang telah dikafirkan kerana fatwa itu. Bahkan sampai ke peringkat ramai yang hilang nyawa kerana fatwa itu. Tapi akhirnya PAS bersama dengan UMNO berpeluk-peluk dan sebagainya. Dalam masa yang sama fatwa itu masih belum ditarik. Ya, kita setuju dengan penyatuan Melayu Islam ini. Ya, merentasi parti politik. Ya, merentasi politik-politik. Tetapi jangan jadikan sentimen perkauman dan juga agama ini hanya kamu gunakan untuk kepentingan parti kamu. Ya, bila kamu tak suka, macam-macam kamu cerita. Sampai sekarang ni lah. Dah nampak riak-riak dia. Ya, bunga-bunga dia. Waktu bersama dengan UMNO, cerita tentang penyatuan Islam dan sebagainya. Ya, bila berpisah, maka kamu cakap macam-macam dengan UMNO ni. UMNO ni sombong lah, UMNO ni tidak boleh dibantu lah. Hari ini dia ibaratkan UMNO seperti itik patah kaki. Macam-macam, saudara. Ya, macam-macam panggil lebay ni. Ya, macam-macam. Dan jangan pelik dan juga heran. Satu hari nanti akan timbul balik UMNO kafir. Jangan pelik. Dia boleh saja muncul tiba-tiba. Boleh saja muncul tiba-tiba. Dulu pernah kata DAP macam-macam. Dulu puji DAP, bukan main hebat. Ya, dia mempertahankan DAP. Ucapan dia waktu pilihan raya di Perak, ya, di mana saya lupa. Haji Hadi berucap, kita menyokong DAP. DAP lah satu-satunya parti yang telah menyelamatkan PAS sewaktu darurat diadakan di Kelantan. Bila kerajaan BN merampas Kelantan daripada PAS, DAP yang memperjuangkan hak bagi rakyat di Kelantan.
kita tidak akan melupakan jasa-jasa DAP. Ini kata Haji Hadi. Dia pernah sebut DAP itu bukan Islam. Ya, kalau DAP itu menentang hudud, UMNO juga menentang hudud. Sedangkan UMNO itu Melayu Islam. Ya, ini waktu dia nak menyokong DAP. Dia pernah juga sebut, ya, lebih baik kita minum air kopi bersama DAP daripada kita minum arak bersama dengan Melayu Islam. Ya, walaupun dia Melayu Islam, tapi kalau mengajak kita minum arak, jangan ikut. Tapi kalau dia kafir, ajak kita minum teh, tak apalah, bolehlah ikut. Ya, maksudnya tak apa bersama dengan DAP asalkan dia tidak melakukan sebarang kesalahan. Itu hujah-hujah dia dululah. Ya, hujah-hujah dia dulu. Tapi sekarang ini, sekarang ini hujah dia lain, saudara. Sekarang ni bila dah berbaik dengan UMNO, ya, dah berbaik dengan kerajaan kleptokrasi ni, dia kata sebaik mana pun DAP, sebaik mana pun orang kafir ini, akhirnya dia akan masuk neraka. Ya? Sejahat-jahat manalah orang Melayu Islam ini, rasuah lah macam mana pun, akhirnya nanti dia akan masuk syurga. Maka bersamalah kita dengan kumpulan-kumpulan perasuah ini. Bersamalah kita dengan kumpulan-kumpulan kleptokrasi ini. Ya. Kalau nak makan rasuah, okey. Ya. Tebang balak ke, cara haram ke, apa ke, sehingga mengakibatkan banjir pun tidak ada masalah sekarang ini. Ya. Kes Adib, kes Adib ini masalah biasalah, dia kata. Bahkan di zaman dia lah, ya, jenama arak yang baru timah itu diluluskan. Ya. Zaman PA tak lulus, saudara. Dia mohon untuk nak jenama arak yang baru ni, dia mohon zaman PH lagi. Tapi kerajaan PH tak luluskan. Walaupun Menteri Keuangan ketika itu adalah DAP, kita tak luluskan. Bila luluskan? Di waktu zaman PN, di mana PAS berada di dalamnya. Ya? Inilah sebuah ringkas. Dan cuma saya nak bagi tahu UMNO lah. Ya? Apakah sampai bila, ya, kamu harus terpedaya dengan Pak Lebay ini yang pandai bermain kata-kata. Ya? Cukuplah, takkanlah lepas satu-satu, ya, dia merendah-rendahkan UMNO, dia merasa dia hebat kerana dia boleh membantu UMNO dan sebagainya, seolah-olah UMNO lah yang begitu mengharapkan kepada PAS, ya, sehingga dia mengatakan UMNO seperti titik patah kaki. Saya pun tak tahulah, ya, yang sebenarnya siapa yang patah kaki, siapa yang selama ini menumpang dengan kekuatan orang lain. Ya. Mungkin PAS ni perasan, ataupun di Dewan Muktamar PAS tu tidak ada cermin, dia tidak pernah cermin diri dia. Ya, dalam mana-mana politik, dia selalunya bergantung dengan orang. Ya, PAS ni memang selalu bergantung dengan orang. Kalau dia jadi kerajaan pun bukan kerana kekuatan dia, tetapi pergantungan dia dengan parti lain. Dia pernah menjadi kerajaan sebelum ini pun. Ya, tahun 70-an tak salah saya bersama dengan Barisan Nasional. Dia pernah menjadi kerajaan, bukan baru ni, dulu pun. Bergantung dengan UMNO. Bergantung dengan UMNO. Kemudian dia pernah mendapat 1, 2, 3 negeri. Merintah Haji Hadi pernah jadi Menteri Besar Terengganu. Kerana apa? Kerana kekuatan bersama dengan keadilan. Reformasi ketika itu. Ya, dengan kekuatan Pakatan Rakyat, Barisan Alternatif, itu menjadikan PAS kuat. Ya. Kemudian dia menang dalam pilihan raya, membantu dalam PRK di beberapa negeri. Sewaktu kerajaan PH memerintah. Dengan kerjasama dengan UMNO. Ya, calon-calon UMNO, jentera-jentera UMNO lebih ramai ketika itu. Yang dia hanya menjadi pak pacak bendera saja pun. Ya, dan kekuatan itu bukan kekuatan daripada PAS. Kerana dia bersama dengan UMNO. Itu saja. Jadi hari ini, dia boleh kata UMNO dah patah kaki. Kerana dialah, ya, sekarang ni sedang membaiki UMNO. Dialah yang sedang memperkuatkan UMNO. Jadi UMNO katanya bila dah kuat, dia akan berenang balik, itik ini akan berenang dan meninggalkan PAS. Ya, begitu sekali, ya, penghinaan yang diberikan oleh PAS kepada UMNO. Kerana apa? Kerana nak mengharapkan kursi di Johor. Ya. Jadi dia kata UMNO nak bagi dia 3-4 kursi je. Ya. Ini terlalu sikit, dia kata dia nak banyak. Ya. Kalau nak banyak, bersama dengan PN lah. Tapi dia tahu di Johor tidak ada kekuatan bersatu. Ya. Dia tahu di Johor tidak ada kekuatan bersatu. Dia harus bersama dengan UMNO. Ya. Kalau nak bertanding banyak kursi, dan kalau ada harapan nak menang pun, dia kena bersama dengan UMNO. Sebab itu, dia dah mula nak pujuk UMNO untuk nak dapat kursi bertanding di PN Johor. Dia dah tinggalkan bersatu. Sebab apa? Sebab kepentingan dia.
Dia boleh tinggalkan UMNO bila-bila masa, dia boleh tinggalkan Bersatu bila-bila masa. Jadi saya nasihatkan kepada Bersatu, saya nasihatkan juga kepada UMNO, ya, lupakanlah parti seperti ini, ya, parti yang mementingkan diri sendiri, yang menjual agama untuk kepentingan dia, ya, mengekalkan jawatan dan kedudukan dia. Dia tidak ada prinsip, tidak ada ahli tuju, jauh sekali, ya, daripada nak melaksanakan dasar Islam yang sering dia laung-laungkan. Cukup sampai di sini, ya. Saya pun buat lain atas katil dia ni sebab saya sekarang berada di hospital Temeloh, ya. Kerana bonda saya masih dirawat 2-3 hari lagi dalam hospital, ya. Di kesempatan ini saya nak berdoakan, insya-Allah, ya, kita doakan bersama, rakan-rakan juga mendoakan agar ibu saya, ya, segera sembuh, diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini dan dikeluarkan daripada hospital dalam masa terdekat, ya. Semoga Allah memberikan kesihatan yang baik kepada ibu saya, ya. Terima kasih kepada anda yang mendoakan, dan saya juga mendoakan kepada anda semua, sama ada ahli keluarga, rakan-rakan, ya, rakan-rakan kita yang juga dilanda ujian dalam keadaan sekarang ini, apa pun penyakit, semoga diberikan kesembuhan, ya, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.